أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hukum kamar dan judi serta harta yang diinfakkan dan pemeliharaan anak yatim. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 219 hingga 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat 219. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad berkenaan arak dan judi. Katakanlah daripada keduanya itu dosa yang besar dan ada gunanya bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari gunanya. Dan mereka itu bertanya kepadamu apakah yang akan mereka belanjakan. Katakanlah belanjakanlah yang selebih dari kadar yang dihajati. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu beberapa ayat, mudah-mudahan kamu memikirkan. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ayat 220. Di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan mereka itu bertanya kepadamu dari hal anak-anak yatim, katakanlah berbuat kebaikan kepada mereka. Lebih baik jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka saudara kamu. Allah mengetahui akan orang perosak dari orang pembetul bertujuan membaiki. Jika Allah menghendaki, nescaya disempitkannya kamu. Sesungguhnya Allah gagah lagi bijaksana. Huraian ayat 219 dan 220, ayat yang berbunyi Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad berkenaan arak dan judi. Ayat ini diturunkan Tuhan untuk ditujukan kepada sahabat-sahabatnya Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Mu'az bin Jabal dan sekumpulan para Ansar, sahabat Ansar yang telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa berkenaan arak dan judi, apakah hukumnya? Kiranya kedua itu menyebabkan hilangnya akal dan habisnya harta. Maka sebagai jawapan daripada pertanyaan tersebut, Allah telah menurunkan ayat ini. Arak al-khamri. Dalam bahasa Arab artinya dinding atau penutup, dinamakan khamar kerana ia menutup akal fikiran manusia dan bercampur adukkannya sehingga menjadi tidak ketentuan. Di bawah ini akan diterangkan perkara-perkara mengenai arak. Hakikat zat arak. Mengikut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, arak itu merupakan perahan anggur ataupun rendaman kismis atau kurma ataupun yang diambil dari bahan-bahan madu, gandum, beras, sekoi. Sesungguhnya tiap-tiap memabukkan adalah arak dan yang memabukkan itu haram. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu muskiri khamrun wa kullu muskirin haram. Tiap-tiap minuman yang memabukkan itu arak dan tiap-tiap yang memabukkannya hukumnya haram. Man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Dan barang siapa meminum arak di dunia
hingga ia mati menjadi penggemarnya sebelum taubat, tiadalah akan meminumnya di akhirat, tidak akan masuk syurga. Hukum kenajisannya. Adapun arak itu hukumnya najis, maka benda yang terkena arak hukumnya mutanajis, menjadi najis. Berdasarkan firman Tuhan dalam ayat 90 surah Al-Ma'idah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, berhala, bertilik itu adalah keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhi akan ia. Maksud keji di sini adalah najis. Syarak telah menghukumkan kenajisan arak itu sebagai menokok pengharaman meminumnya. Juga supaya menambahkan kejijikan orang kepadanya. Bukan sahaja supaya orang enggan meminumnya, bahkan juga tidak sudi menghampirinya. Pengharaman mengguna dan memperjualbelikannya. Para ulama telah sepakat mengharamkan arak itu untuk sebarang kegunaan atau dijual belikan. Bahkan harganya pun haram digunakan. Pengharaman itu berlaku sama ada banyak ataupun sedikit serupa haramnya. Dalam sebuah hadis tersebut, Anasin radhiyallahu anhu qala la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyarah. عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وهاملها والمهمولة إليه وبائعها ومبتاعها ووهبها وكل ثمانها. Daripada Anas radhiyallahu katanya telah berkata, Nabi SAW telah melaknat 10 orang di dalam perkara arak. Orang yang memerahnya, membuatnya, orang yang dibuatkannya, orang yang meminumnya, orang yang memberikan minum, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menghadiahkannya, dan orang yang memakan harganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan ubat penyembuh kamu di dalam sesuatu yang telah diharamkan ke atas kamu. Dalam sebuah hadis yang lain diterangkan, manakala orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arak untuk ubat, baginda menjawab, innaha laysat bidawa'in walakinnaha da. Ya, arak bukannya ubat tetapi penyakit. Hukum bagi peminum arak. Pada zaman Rasulullah SAW pernah didatangkan kepada baginda orang yang meminum arak, maka baginda sendiri telah menderanya, menyembahnya dengan 2 batang pelepah kurma sebanyak 40 kali. Kemudian Khalifah Abu Bakar telah mengikuti langkah baginda setelah beliau menjadi khalifah. Tetapi pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau telah bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya mengenakan hukuman tersebut. Keputusannya beliau telah menjalankan hukuman dera ke atas peminum arak dengan 80 kali sebat. Dan ini adalah seringan-ringan hukum. Demikian riwayat dari Anas bin Malik. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah, daripada keduanya itu dosa yang besar dan ada gunanya bagi manusia, tetapi dosa kedua-keduanya lebih besar dari gunanya. Ya, ini Allah melarang orang-orang Islam minum arak, kerana arak itu menghilangkan akal orang yang meminumnya. Manakala ia mabuk, sekalipun arak itu mengandungi faedah, tapi hanya sedikit saja faedahnya, iaitu si peminum berasa seronok dalam sementara waktu dan menguntungkan orang yang menjualnya. Tetapi bencananya akan lebih besar kerana banyak orang yang rosak akal fikirannya dan rendah budi pekerti disebabkan meminumnya. Begitu juga Allah mengharamkan judi al-maisiru, kerana dengan berjudi orang dapat memperoleh harta dengan mudah, tidak dengan bersusah payah. Maka perbuatan seperti ini adalah batil.
dan memakan hasilnya adalah haram. Judi ini ada juga faedahnya, iaitu akan menguntungkan sebagian kecil orang memenanginya. Tetapi bencananya lebih besar lagi, iaitu memperandakan kehidupan sebagian besar orang yang kalah berjudi. Kemudian diterangkan pula oleh para ulama bahwasanya Allah mengharamkan arak itu dengan beransur-ansur kerana dapati orang-orang menjadi penagihnya teramat ramai. Jika larangan itu diturunkan sekaligus, tentulah amat berat orang menerimanya. Allah telah menurunkan ayat-ayat mengenai arak ini sebanyak 4 kali. Pertama, mulanya arak itu halal diminum oleh orang Islam pada zaman permulaan Islam, iaitu ketika mereka masih berada di Mekah. Allah telah menurunkan sebuah ayat di sana yang menerangkan bahawa arak itu halal diminum, iaitu tersebut di dalam ayat 67 surah Al-Nahl berbunyi, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah tamar dan buah anggur dapat kamu jadikan arak minuman keras dan rezeki yang baik. Kedua, apabila Sayyidina Umar dan Mu'adz bin Jabal bertanya tentang hukum arak tersebut itu pada masa di Madinah, maka Allah mengharamkan arak tersebut dengan turunnya ayat 219 surah Al-Baqarah yang sedang kita perkatakan ini. Dengan turunnya ayat 219 ini, sebagai orang Islam tidak lagi minum arak, tetapi sebagai orang lain masih tetap meminumnya. Disebabkan ayat tadi ada menyebutkan wa manafi'u linnas, artinya ada faedahnya bagi manusia. Yang ketiga, pada satu hari orang-orang yang minum arak tadi seperti diceritakan ada yang mabuk sehingga ada yang tersalah membaca di dalam sembahyang ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Telah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dengan adanya peristiwa ini, Allah turunkan ayat 43 surah An-Nisa berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salawata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kerjakan sembahyang ketika kamu dalam mabuk, kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan. Oleh sebab itu, Allah melarang untuk mengerjakan sembahyang dalam keadaan mabuk. Keempat, mereka tidak lagi meminumnya pada waktu-waktu hendak sembahyang, tetapi meminumnya selepas mengerjakan sembahyang isyak. Bila mabuk, mereka siuman sebelum subuh, ataupun meminumnya selepas sembahyang subuh. Bila mabuk, mereka akan siuman pula sebelum zuhur. Dengan demikian, dapatlah mereka kerjakan sembahyang dalam keadaan siuman pada waktunya. Pada satu hari berlakunya pergaduhan, iaitu seorang kaum Ansar telah memukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas setelah bertengkar akibat dari minum-minum arak. Lalu Sa'ad mengadukan perkara ini kepada Nabi SAW sambil menanyakan tentang hukum yang sebenarnya berkenaan arak itu. Maka Allah menurunkan perintah pengharaman arak itu untuk selama-lamanya, iaitu ayat 90 dan 91 surah Al-Ma'idah yang akhir ayatnya berbunyi, Fahal antum muntahun. Adakah kamu akan berhenti daripada yang demikian? Maksudnya, menyindir, adakah kamu akan berterus-terusan minum arak dengan tidak akan menghentikannya lagi? Dengan ini, tetaplah arak diharamkan di dalam Islam untuk selama-lamanya. Kemudian ayat yang berbunyi, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Dan mereka itu bertanya kepadamu, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, belanjakanlah yang selebih dari kadar yang dihajati. Ayat ini diturunkan manakala Rasulullah SAW menyeru orang-orang Islam bersedekah. Sedang para sahabat pula bertanya, apakah yang akan kami belanjakan dan berapa banyak kadarnya? Maka Allah telah menyuruh dengan turunnya ayat ini supaya baginda mengatakan, belanjakanlah yang selebih dari kadar yang dihajati. Maka surahan ini telah dikerjakan oleh para sahabat, iaitu dengan menguntutkan sebagai hasil pencarian mereka bagi diri mereka sekadar yang dihajati dan selebihnya mereka sedekahkan. Tetapi kemudian perintah ini telah dibatalkan dengan turunnya ayat yang mewajibkan orang Islam berzakat. Demikian pendapat setengah ulama. Pendapat setengah ulama yang lain pula, hukum dalam ayat ini tetap, iaitu merupakan sedekah tatawwu, sukarela yang ditujukan terhadap orang-orang kaya dengan tidak ditentukan berapa kadarnya. Seelok-eloknya hendaklah pertengahan, tidak boros dan tidak lokek. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu beberapa ayat, mudah-mudahan kamu memikirkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya inilah
terangan Allah tentang perkara-perkara yang kamu tanyakan, iaitu penjelasan bagaimana cara membelanjakan harta. Mudah-mudahan kamu memikirkan urusan kamu di dalam kehidupan dunia dan akhirat, iaitu sebagaimana hartamu itu kamu gunakan untuk kemaslahatan kamu di dunia, maka yang selebihnya kamu pergunakan untuk kepentingan kamu pula di akhirat. Kemudian ayat tadi disambung pula dengan ayat lain mengenai urusan anak-anak yatim yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka itu bertanya kepadamu dari hal anak yatim, katakanlah berbuat kebaikan kepada mereka lebih baik. Di dalam mentafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas menyatakan manakala Allah menurunkan firman-Nya ayat 10 surah An-Nisa yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan anaya, sesungguhnya apa yang mereka makan itu api di dalam perut mereka dan nanti mereka akan masuk neraka. Maka dengan turut ayat ini, orang-orang Islam pun dalam keadaan yang sangat sukar. Mereka terpaksa memisahkan harta mereka dari harta anak yatim yang mereka jaga dan mereka asing-asingkan makan minumnya dan masakannya. Yang demikian itu menjadikan mereka sangat sukar. Terutama jika ukuran makanan anak-anak yatim yang mereka masakkan itu terlebih, mereka tidak berani memakannya hingga menyebabkan terlebih begitu saja, yang berarti membazir. Oleh sebab itu mereka kemukakan kesukaran mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat ini. Allah menyuruh berbuat baiklah kepada mereka kerana ini adalah yang lebih baik. Maksudnya ditakbir harta mereka dan dipusingkan di dalam perniagaan umpama. Semuanya bertambah baik biak dan banyak, ini yang lebih baik daripada didiam dan dibekukan, yang demikian itu besar pahalanya di sisi Allah. Wa in tukhadituhum fa ikhwanukum. Jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka saudara kamu. Maksudnya jika kamu pergauli mereka dengan bercampur makan minum, tempat tinggal dan bantu-membantu di dalam sebarang pekerjaan dengan tidak mengambil upah atau bayaran, maka pergaulan yang demikian itu adalah halal kerana mereka saudara kamu sesama Islam. Inilah yang seelok-eloknya dilakukan sebagai sifat orang yang bersaudara. Hendaklah bertolong-tolongan antara satu dengan lain. Orang yang berharta menolong yang tidak berharta, yang kuat menolong yang lemah. Terlebih terkurang hendaklah sama-sama diredhakan dan diikhlaskan untuk menjaga keselamatan bersama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui akan orang perosak dari orang pembetul, bertujuan memperbaiki. Di sini Allah menyatakan orang-orang yang akan merosak dan memperandakan harta-harta anak yatim itu diketahui Allah. Sebagaimana dia juga mengetahui bagaimana akan memperbaiki nasib mereka. Begitu juga Allah mengetahui orang yang mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim itu semata-mata bertujuan untuk mengkhianatinya dan memakan hartanya dengan cara yang tidak halal ataupun bertujuan baik untuk kepentingan dan keselamatan anak-anak yatim tersebut. Masing-masing mereka akan diberi balasan sesuai dengan peraturannya. Walau sya'allahu la'anatakum. Jika Allah menghendaki nescaya disempitkannya kamu. Maksudnya jika Allah berkehendakkan mengharamkan perkara yang dihalalkannya, tentulah kamu dalam keadaan kesukaran yang amat sangat. Dan payah kamu melaksanakan perintah-perintahnya. Muncullah Allah menghalalkan pencampuran harta kamu dengan harta anak yatim yang merupakan kemudahan dan rahmat Allah bagi kamu. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu gagah lagi bijaksana. Yakni Allah itu berkuasa boleh menyempit dan memayahkan hamba-Nya. Tetapi Allah Maha Bijaksana, tidak akan memaksakan hamba-Nya dengan sesuatu kewajipan di luar kesanggupannya.